والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam ukhuwah, salam Sarawak Hussein. Yang berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Datuk Abang Haji Ubay, Premier Sarawak. Yang berhormat Senator Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Wan Junaidi Puan Pujang, Yang di-Pertua Dewan Negara, serta yang berbahagia Puan Sri Datin Sri Fauziah binti Muhammad Sanusi. Yang berhormat Tan Sri Datuk Ahmad Haji Muhammad Masliah bin Nur Nasar, Speaker Negeri Sarawak. Yang berhormat Datuk Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Menteri Bertanggungjawab Sambutan Perayaan 60 Tahun Sarawak Merdeka, serta yang berbahagia Datin Sri Hadiah Nuraini binti Abdul Jabbar. Yang berhormat Menteri-Menteri serta pasangan masing-masing. Yang berhormat Datuk Amar Haji Muhammad Abu Bakar bin Mansuri, yang Sahabat Kerajaan Sarawak, serta yang berbahagia Amar Haji Abdullah binti Haji Muhammad. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi, Kepala Menteri Utiliti dan Komunikasi Utiliti Sarawak, serta yang berbahagia Haji Siti Ruqayyah binti Haji Ahmad Zahira. Yang berhormat Timbalan Menteri serta isteri. Yang berbahagia Datuk Haji Wisnu bin Haji Taha, Ketua Majlis Islam Sarawak. Tuan Haji Mustalah Datuk Haji Fikri bin Haji Yasir, Mufti Sarawak. Tuan Haji Sejarah Tuan Haji Khalidi bin Haji Ibrahim, Pengarah Jabatan Pengarah Islam Sarawak merangkap pengurusi pengelola jawatan kuasa Majlis Kesyukuran Perdana Sambutan 60 Tahun Sarawak Merdeka. Dis kenamaan tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dimuliakan. Terlebih dahulu Majlis berbesar hati mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat Premier Sarawak ke Majlis Kesyukuran Perdana 60 Tahun Sarawak Merdeka. Alhamdulillah. Untuk makluman yang amat berhormat Premier, Majlis kita pada malam ini dipancarkan secara langsung ke 11 buah masjid bahagian di seluruh Sarawak. Turut hadir menunjukkan majlis pada malam ini diberikan bahagian di masjid bahagian masing-masing ialah Yang berhormat Datuk Sri Idris Puan di bahagian Semarang, Yang berhormat Tuan Dr. Isman bin Alam Sauni di bahagian Deli, Yang berhormat Tuan Haji Muhammad bin Turi di bahagian Tepun, Yang berbahagia Tuan Datuk Haji Wan Hamid Idrus Tuanku Muhammad di bahagian Sibu, Yang berusaha Tuan Beduli Bidik Timbalan Residen bahagian Serikit, Yang berusaha Tuan Safri bin Saidi Timbalan Residen bahagian Bukat, Yang berusaha Tuan Abang Zainuddin bin Haji Abang Turki Timbalan Residen bahagian Bintu, Yang berusaha Cik Sulaiman Tengah Pegawai Daerah Timbang, Yang berusaha Temenggung Muhammad Syah bin Acang di bahagian Selamat, Yang berusaha Temenggung Haji Wasdi bin Haji Nur di bahagian Kabit, dan Yang berusaha Pemangkira Haji Saudiah binti Limon dan Hufuz Mursyidi bin Muhammad di bahagian Syariah. Hadirin tuan-tuan hadirin Allah Subhanahu wa taala. Majlis pada malam ini dimulakan dengan alunan zikir Asmaul Husna. Untuk itu yang berhormat Premier Deputi Penamaan hadirin dijemput sama-sama berdiri.
Terima kasih pengacara majelis yang berhormat Premier Sarawak, Div Kenamaan, hadirin hadirat yang berhormat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat nikmatnya kita dapat sama-sama mengimarahkan Masjid Jami' Negeri Sarawak pada malam ini dengan satu tujuan dan agenda yang besar untuk menggambarkan dan juga menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnianya yang telah memberikan, menganugerahkan kemerdekaan kepada negeri Sarawak yang kita cintai, yaitu sempena 60 tahun Sarawak merdeka yang bertemakan Sarawak maju makmur. Mudah-mudahan dengan ingatan dan juga keprihatinan kita dalam menzahirkan rasa syukur dan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan kita sebagai hamba Allah akan menjadi suatu rahmat yang membuka kedudukan kita khususnya dalam konteks negeri Sarawak, dan bila kita bicarakan tentang kedudukan ummah Islam itu sendiri, supaya atas segala nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala ini kita berdoa dan mengharapkan keberkatan dan kerahmatan daripadanya, kerana daripadanya lah datang kenikmatan itu, dan kenikmatan itu akan boleh kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan apa yang kita dapati ini adalah merupakan suatu yang kita pelihara, yang kita rasakan ia adalah merupakan suatu yang sangat bernilai daripada kita telah dijajakan dalam keadaan pelbagai rupa dan situasi. Dalam kita menjadi hubungan, menjadi naungan, seolah-olah kita juga dalam tebusan, atau kita dalam keadaan yang dibelenggu dalam situasi itu dan pelbagai keadaan. Maka sekarang kita berada dalam satu situasi yang kita merdeka daripada belenggu itu, yang sewajarnya kita syukuri atas nikmat itu. Maka tazkirah atau penceramah pada malam ini ingin mengajak kita melihat perspektif ini, iaitu bersyukuri nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah, selepas kemerdekaan kita berlaku, dalam tempoh 60 tahun kita telah dapat menyaksikan tema yang kita telah letakkan, yang kita pilih pada tahun ini, itu Sarawak maju makmur. Dengan kita menyaksikan subhanallah wa tabarakallah, dengan nikmat itu Sarawak menjadi sebuah negara, sebuah negeri yang maju, sebuah negeri yang telah meletakkan pada persatuannya sebagai sebuah negeri yang terkemuka. Walaupun kita ada PDCS pada 2030, tetapi sinar itu menampakkan bahawa kita sudah pun berada sebagai sebuah negeri yang berpendapat dan tinggi. Ini salah satu daripada perspektif yang perlu kita lihat sebagai nikmat yang besar, dan sudah semestinya ada rahsia di sebalik itu. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, saya ingin mengajak seluruh kita merenung dan mengambil iktibar daripada firman Allah Subhanahu wa taala, kerana inilah sumber kehidupan kita. Al-Quranlah sumber perundangan kita, Al-Quranlah sumber hidayah kita, yang perlu kita ikuti setiap apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Mari kita sama-sama renungkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hajj ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina makkannahum fil ardh aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sadaqallahul 'azim. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala ini,
yaitu mereka yang umat Islam yang jika kami anugerahkan mereka kekuasaan untuk memerintah. Dalam konteks ini kita boleh lihat apabila kita ada kemerdekaan, kita boleh memerintah dengan sendirinya, kita boleh berdiri atas kaki kita sendiri, kita tidak lagi dimomokkan, kita tidak lagi dijadikan sebagai bahan dan juga sebagai orang yang dijajah. Maka inilah nikmat yang saya sebut di peringkat awal tadi. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakannya apabila kita diberikan alladzina immakkannahum fil ardh, diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuasaan untuk memerintah, diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk menjalankan segala macam dalam bentuk sebagai kekhalifahan di muka bumi ini. Kemudian Allah menyatakan, bila Allah dah bagi kita nikmat itu, apa yang patut kita lakukan sebagai lambang syukur, sebagai tanda syukur dan bukti syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu Allah nyatakan aqamus salat, maka mereka akan mendirikan salat. Mereka mendirikan salat, memperhambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yang akan kita huraikan selepas ini. Wa atamuz zakat, mereka mengeluarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka mengajak melakukan kebaikan. Wa nahaw 'anil munkar, dan mereka mencegah daripada kemungkaran. Walillahi 'aqibatul umur, dan ingatlah bagi Allah jugalah kesudahan segala urusan. Umumnya kita memahami ayat ini bila Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang Allah bagikan nikmat kekuasaan, Allah bagi nikmat kemerdekaan, Allah bagi nikmat untuk kita memimpin dengan segala anugerah Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil satu pengajaran yang besar daripada ayat ini. Ada 5 perkara yang saya nak ajak kita merenung. Bila Allah nyatakan tentang alladzina immakkannahum fil ardh, bila Allah bagi anugerah, bila Allah bagi nikmat, sudah pasti itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, untuk mendapatkan nikmat kekuasaan, nikmat kebolehan untuk memimpin dan memerintah itu, sudah memastikan kita memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh. Sebab itu kita lihat yang terdahulu yang telah banyak berjasa pada kita, sama ada mereka mengeluarkan keringat, ada yang mengeluarkan darah, ada yang mengeluarkan wang ringgit, ada yang mengeluarkan idea pemikiran dan sebagainya, demi untuk memerdekakan negara dan juga negeri ataupun apa-apa kawasan. Itu adalah usaha yang tidak ternilai harganya. Ia memerlukan kepada kesungguhan, ia memerlukan kepada jihad, perjuangan yang tak kenal erti lelah, erti letih, erti kesukaran dan kepayahan itu. Dan sudah semestinya nikmat itu atas usaha inilah maka Allah makbulkan segala hasrat dan segala keinginan kita, maka diberikan kemerdekaan. Itu satu aspek yang penting. Bila kita melihat sumber kemerdekaan itu selain daripada aspek kemanusiaan, maka dari sebuah aspek nikmat dan anugerah Allah Azza wa Jalla itu, inilah yang utama yang perlu kita lihat, kerana kita datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesudahan hidup kita semuanya adalah dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Naik memanjat gunung juga kita masih di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita gali sedalam mana sekalipun tanah untuk kita melindung diri kita sendiri, kita tetap dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita yang memahami ini sebagai satu nikmat, kita akan menilai nikmat itu dengan penuh pengharapan dan juga dengan kita menghargai nikmat itu. Sebab itulah kita sambut 60 tahun Sarawak merdeka, sebab kita menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bila kita dah diberikan nikmat, yang pertama tadi sudah semestinya kita mampu untuk menggalas nikmat ini sedaya upaya mungkin untuk ia kekal
sebagai satu kemerdekaan dalam sudut pandang yang berbeza. Walaupun perjuangan lagi tidak sama semacam 60 tahun yang lalu, tetapi kemerdekaan sekarang ini yang perlu kita tuntut, yang perlu kita pelihara adalah kita perlu memerdekakan diri kita. Memerdekakan diri kita dari sudut pemikiran, memerdekakan kita dari sudut ilmu, memerdekakan kita daripada segala cengkaman yang mungkin boleh meruntuhkan, meranapkan kedudukan masyarakat kita. Solidariti, perpaduan, kesatuan. Saya ingin mengajak kita memetik pandangan Malik bin Nabi, salah seorang tokoh pemikir sejarah dan juga falsafah dalam dunia Islam, meninggal pada tarikh 31 Oktober tahun 1973. Kata Malik bin Nabi, perjuangan membebaskan tanah air harus segera disusuli dengan perjuangan memerdekakan minda, istiqlalul aql. Dia menyatakan ia perlu segera. Maknanya pemikiran kita itu perlu dimerdekakan dari sudut minda. Beliau menyadari apalah arti kemerdekaan bumi pertiwi jika rakyat pribuminya masih tetap berminda anak jajahan. Membangkitkan jiwa merdeka adalah agenda terpenting yang tidak boleh dikompromikan. Mengambil satu pandangan itu, bila Allah dah bagi kuasa kepada kita, maka seluruh warga kita, daripada susur galur kepimpinan sampai kepada rakyat seluruhnya, perlu mempunyai minda yang merdeka daripada bentuk apapun penjajahan itu. Barulah kita boleh memandang ke depan, baru kita boleh melangkah ke depan apa yang harus kita lakukan. Maka inilah yang perlu kita buktikan dalam konteks mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Sekiranya kita leka dan lalai, ya kita boleh mendabik dada, kita maju. Kita mungkin boleh katakan betapa hebatnya apa yang kita capai, tetapi dalam masa yang sama, warga kita tidak turut serta dalam mengambil peluang pada kemerdekaan dan nikmat ini. Tidak hairan mungkin kenikmatan itu terlepas kepada orang lain. Sebab itu untuk menjadi sebuah negeri dan dalam konteks negara yang merdeka, pemikiran inilah yang perlu kita bangunkan. Bertitik tolak daripada inilah kita membina masyarakat kita supaya mereka terus berminda maju. Kita takut, kita bimbang apabila kita menyediakan segala pembangunan, ia dimusnahkan oleh rakyat sendiri yang tidak memahami apa arti kemajuan dan pembangunan itu. Maka selari dengan itu, pembinaan minda yang dalam bentuk yang lebih maju perlu seiring dengan pembangunan apa yang ada kita lakukan pada hari ini. Sebab itu alhamdulillah saya ingin merakamkan terima kasih dan tahniah kepada Kerajaan Sarawak dalam kita menyambut 60 tahun Sarawak merdeka. Terserlah dan zahir di sana banyak aktiviti keilmuan, aktiviti yang menggalakkan kita untuk berfikir, merubah minda, melihat jauh ke depan dari berbagai perspektif untuk meneroka sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Maka ini alhamdulillah dengan nikmat itu, mudah-mudahan Allah akan teruskan bagi nikmat itu, dan yang pasti kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia adalah merupakan satu kenyataan dan kita terlibat sama dalam pembangunan dan kemajuan tersebut. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, itu perkara pertama bila kita petik pengertian dan akibat daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila Allah sebut bahawa menggambarkan tentang bila kita bersyukur, kita pun aqamus salat. Dalam perbincangan tentang ibadah dalam Islam, salat adalah merupakan ibadah utama yang akan menjadi penilaian dan ukuran keseluruhan ibadah yang kita lakukan. Al-Quran kalau
Kadang-kadang dia turun dalam bentuk yang sangat umum, tidak memberikan perincian kepada satu. Tapi cukup datang contoh diberikan dalam bentuk ini bila Allah nyatakan mereka itu adalah mendirikan salat. Maka ini agenda besar. Alhamdulillah atas Sarawak maju dan makmur di seluruh pelosok negeri Sarawak. Kita lihat bagaimana terbangun segala prasarana masjid dan surau dengan nilai yang kita tak sangka daripada dulu. Mungkin keindahan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, prasarana yang didirikan. Kita lihat Masjid Jami' Negeri Sarawak itu berubah wajah daripada dulu yang agak suram, sekarang bercahaya dan bersinar-sinar melambangkan imarahnya. Begitu juga masing-masing di bahagian lain, sama di bandar dan luar bandar. Ini adalah merupakan suatu yang signifikan sebagai menzahirkan keprihatinan untuk mendirikan pusat ibadah yang utama umat Islam itu sendiri. Dan dalam muktamar masjid-masjid serantau baru ini, muktamar telah merumuskan masjid-masjid dan surau perlu dijadikan sebagai pusat ibadah, pusat ilmu, pusat ekonomi, pusat khidmat masyarakat, dan sebagai pusat penting untuk apa saja aktiviti umat Islam. Yang akan mana daripada pusat inilah akan lahirnya umat Islam yang maju ke depan, umat Islam yang hebat, yang sangat seimbang dari sudut akhinya, dari sudut rohaninya, dari sudut jasmaninya. Pendek kata, manusia yang syumul sifatnya, yang terbentuk dan diperbiahkan dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan semangat kemerdekaan ini kita mengisi ruang yang penting ini. Masjid, surau sebagai pusat. Kalau dia hanya indah dalam bentuk digital, tetapi tidak diisi oleh orang yang dalam dalamnya yang mengimarahkan rumah tersebut, dia akan menjadi malam dari masa ke masa. Ia tidak bersinar dengan aktiviti-aktiviti yang didukung oleh umat Islam itu sendiri. Dia tidak akan hidup dan menjadi pusat yang penting dalam masyarakat. Ambil pengajaran kita masuk dalam bulan Muharram atau 3 Muharram. Dalam misi hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah mendirikan masjid antara yang pertama yang dilakukan. Ini cukup untuk menggambarkan signifikannya masjid itu sebagai suatu pusat yang penting dalam aktiviti umat Islam. Gambaran ini muslimin dan muslimat hadirin hadirat adalah merupakan suatu yang sangat penting. Mari dengan semangat kemerdekaan ini kita letak azam dan kita letakkan diri kita untuk utamanya mendirikan salat itu. Kalau masih ada masalah, masih ada di kalangan masyarakat kita yang belum tahu bagaimana mendirikan salat, kita ada agensi-agensi kerajaan yang khusus untuk perkara-perkara berkaitan dengan Islam di seluruh pelosok negeri Sarawak. Kita ada Jabatan Mufti Sarawak, kita ada Jabatan Agama Islam Sarawak di seluruh bahagian dan daerah dipayungi oleh Majlis Islam Sarawak. Kita ada Tabung Baitul Mal Sarawak, kita ada Biro Pendidikan Islam, kita ada IIC Islamic Information Center, kita ada NGO yang lain, juga badan-badan jabatan-jabatan yang lain. Kita ada badan-badan bukan kerajaan yang juga turut serta dalam aktiviti dakwah dan mendidik mentarbiahkan umat. Hikmah misalnya yang berdasarkan kepada lokal punya persatuan. So gunakan, rebutlah peluang ini. Zaman yang canggih sekarang melalui dunia digital kita boleh belajar. Ada satu sumber bagaimana kita belajar tentang salat dan sebagainya dunia pada hari ini. Tolong bagi sedikit ruang untuk membangun jiwa kita dengan ilmu-ilmu sebegini. Dengan ada dunia digital pada hari ini, kita gunakan peluang itu. Ada satu kerugian kalau kita tidak merebut peluang ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah kemerdekaan ini. Maka untuk tujuan itu tidak ada lagi alasan,
tidak ada lagi kita boleh mengatakan dakwah tidak sampai kepada diri kita. Untuk mengajar kita mengubah daripada keadaan yang jahil kepada keadaan yang berilmu. Sebab berbagai sumber yang ada pada hari ini atas nikmat kemerdekaan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mari bersama-sama kita kadang-kadang masihkan surah ini jemaah ini. Rasa rindu dengan orang-orang yang ingin memenuhi beriktikaf di masjid rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya Allah Maha Pemurah memberikan kenikmatan ganjaran kepada orang-orang yang menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antara orang yang mendapat naungan di akhirat nanti ialah orang yang mana hatinya terpaut pada masjid. Subhanallah, kalau boleh semangat ini yang kita ambil sempena dengan kemerdekaan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya ingin tegaskan bahawa bila sebut akhlak salat adalah gambaran hubungan kita dalam pembangunan diri, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah merupakan suatu proses untuk mentarbiyah diri kita sebagai manusia. Sebab dalam perjalanan hidup kita dengan kesibukan dunia kita, 5 waktu sehari semalam kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyatakan, ya Allah, inilah apa yang telah kita lakukan. Sekarang kita duduk menghadap Ilahi, kita sujud padanya, kita sedar dan insaf bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang gunanya kita ada 5 waktu sehari semalam. Ambil ruang waktu dan ketika itu untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dah sibuk dengan yang lain pada pagi sampai ke malam. Subhanallah, pelbagai yang kita lakukan. Kalau kita lupa dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam arti kekuasaan yang diberikan, tapi kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mau sujud padanya, wa na'udzubillah min dzalik. Tapi saya percaya alhamdulillah dengan situasi yang ada pada sekarang, ramai sungguh ya umat Islam yang menunaikan solat Jumaat di mana-mana penuh dan sebagainya. Kita teruskan dan kita tambahkan lagi dengan komitmen kita pada waktu-waktu yang lain, solat 5 waktu sehari semalam, yang insyaAllah mudah-mudahan itu sebagai syiar yang utama. Dan untuk itu kita bangunkan diri kita dengan ibadah seperti ini. Percayalah, maka kita adalah warga yang hebat yang akan hidup sebagai orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, bila Allah nyatakan wa atau zakat, orang-orang yang mengeluarkan zakat, memberikan zakat, alhamdulillah, industri zakat pada hari ini telah berkembang dengan pesatnya. Majlis Islam Sarawak melalui tabung Baitul Mal Sarawak telah melakukan pelbagai inisiatif dengan nasihat dan juga bimbingan kepimpinan negeri. Kita lihat bahawa tabung Baitul Mal Sarawak antara yang terkemuka di Malaysia. Walaupun kita lihat bahawa jumlah ataupun keadaan umat Islam itu adalah sedikit dari situ, tetapi alhamdulillah jumlah kutipan zakat kita setiap tahun adalah meningkat. Begitu juga dengan ajaran syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kita nyatakan tentang mengeluarkan zakat ini, kita orang yang boleh mengeluarkan zakat, orang yang layak mengeluarkan zakat ialah orang yang cukup nisab. Nisab itu adalah merupakan suatu jumlah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bila cukup nisab itu dan haul tempoh 1 tahun, kita wajib mengeluarkan zakat. Sudah pasti orang yang dapat mengeluarkan zakat itu ialah dari sudut ekonominya adalah merupakan orang yang mampu. Dalam masa yang sama, ini adalah merupakan mekanisme yang penting untuk dapat merapatkan jurang dari sudut sosial antara umat. Yang senang membantu yang susah, yang kaya membantu yang miskin. Dan begitulah sebaliknya, kita dalam hidup ini sentiasa saling bantu membantu antara satu sama lain. Dan dalam dunia Islam, inilah merupakan satu mekanisme yang penting. Selain daripada tidak ada wakaf, tidak ada juga inisiatif yang lain. Dengan kemerdekaan ini, dengan Sarawak maju makmur,
Alhamdulillah, zakat kita semakin hari, semakin tahun, saban tahun semakin meningkat. Banyak pula juga syarikat-syarikat yang mengeluarkan zakat. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan saya selalu menemani pegawai tabung Baitul Mal turunkan masyarakat. Apabila orang bagi zakat, mereka baca doa. Bila kita sampaikan kepada fakir miskin, biasanya saya akan mengalirkan ayat. Sebab yang baca doa itu, ya Allah, itu tersentuh hati. Kata yang baca doa itu, saya cakap dengan pegawai Baitul Mal, teruskan doa itu. Kerana kita mohon, ya Allah, ya Tuhan, berkatilah rezeki orang yang mengeluarkan zakat itu. Kita yang ada mengeluarkan zakat itu rasa, ya Allah, ya Tuhan, orang mendoakan untuk atas nikmat yang Allah anugerahkan, kita berkongsi nikmat itu. Insya Allah, apa yang kita miliki itu akan bertambah dari masa ke semasa. Sebab itu maksud zakat itu ialah subur. 2,5% jangan sayang untuk keluarkan. Sebab 2,5% bukan milik kita. Ingat, 2,5% adalah hak milik asnaf. 8 asnaf yang ditetapkan Allah dalam surah Taubah ayat 60. Bila kita menyadari hakikat ini, sudah pasti kita akan mengeluarkan 2,5% itu. Sebab kita tak boleh makan hak orang lain. Sebab itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah gambarkan orang yang tidak mengeluarkan zakat itu musnah, hancur, lulur perutnya, isi perutnya hancur lulur, disebabkan oleh makan hak orang lain. Maka sebab itu kita insaf keadaan ini. So, Alhamdulillah, bila Allah nyatakan ini, terus-terusanlah kita jadikan tanggungjawab. Sekarang kita ada buat skim potongan zakat pendapatan untuk memudahkan pembayaran. Tolak terus daripada payslip. Sambutlah program ini dengan sebaik mungkin. Sekurang-kurangnya kita dapat membayar zakat seperti yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk merumuskan ini, bila dalam konteks Sarawak Maju Makmur, inisiatif kerajaan banyak yang kita sebut tentang PDCS 2030, tentang penerokaan ekonomi baru, ekonomi hijau. Kita ada projek-projek yang lain. Alhamdulillah, atas kebijaksanaan kepimpinan dan juga pemikir-pemikir kita dapat meneroka perkara seperti ini. Maka umat Islam khususnya perlu membangun dan tidak lagi lega. Minta maaf yang berhormat ini, saya gunakan istilah yang saya pernah dengar yang beliau sekankan, kita jangan layak, kata yang berhormat Premier Sarawak. Itu pesanan keramat. Umat Islam sih boleh layak. Dia prasarana kiri kanan depan belakang kita. Kalau kita masih tinggal menjadi masyarakat yang layak, kita tak akan dapat apa-apa. Kita tidak akan dapat participate dalam pembangunan ekonomi itu. Sebab itu introduction saya katakan tadi adalah tentang buka minda. Bangun minda kita untuk melihat segala potensi yang ada. Yang Allah perintahkan kita supaya mencari dan terus mencari di muka bumi ini. Dari hadirin hadirat yang dihormati sekalian, maka sama-sama kita majukan ekonomi umat ini dengan berbagai cara. Tuntutlah bagaimana cara untuk mencapai kemajuan dalam bidang ini. Ini juga merupakan tanda kesyukuran kita. Yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, buat baik cegah munkar, adalah satu konsep yang sangat umum sifatnya. Ya, kita kena majukan diri kita dengan pastikan yang kita berebut melakukan kebaikan dalam masa yang sama cegah kemungkaran. Dari sudut masalah sosial, kita tidak mahu umat Islam dipandang hero dalam perkara-perkara yang merosakkan imej Islam itu sendiri. Kita tidak mahu umat Islam terlibat dalam perkara-perkara yang menjatuhkan maruah umat Islam. Tinggalkanlah dadah
tinggalkanlah perkara yang merosakkan umat Islam itu sendiri. Maka itu kita cegah segala kemungkaran. Kita ajak orang buat baik. Kita pastikan dalam dunia pada hari ini kita sentiasa menjadikan diri kita dalam perkara-perkara yang baik sahaja. Sebab itu dalam situasi ini, dunia pendidikan adalah salah satu pada dunia yang penting. Kalau saya nak rumuskan bila tentang maju makmur, Sarawak maju makmur. So kesedaran tentang dunia pendidikan menjadikan amar ma'ruf nahi munkar sebagai satu yang penting. Masyarakat yang ada pendidikan itulah yang akan melihat apakah dia baik dan apa dia buruk. Banyak kemudahan-kemudahan yang disediakan. Ni maknanya institusi pendidikan tinggi, menengah, rendah, tadika dan sebagainya yang kita boleh ikuti. Begitu juga dari pendidikan yang non-formal. Ni kita di masjid-masjid, ni di surau-surau dan sebagainya. Banyak peluang yang ada. Maka amar ma'ruf nahi munkar dalam konsep yang luas ini perlu dijadikan budaya dalam masyarakat Islam supaya kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat-Nya. Banyak peluang yang boleh kita lakukan dalam amar ma'ruf dan nahi munkar ini. Maka sama-sama kita dengan dunia yang ada pada hari ini, cabaran mendatang. Kadang-kadang kita lupa bahawa kita sepatutnya memastikan diri kita dalam keadaan yang sentiasa amar ma'ruf dan nahi munkar. Tak payah jauh, hari ini kemungkaran boleh datang ke rumah. Kita tak boleh tolak teknologi, kita tak boleh tolak digital. Tapi kalau kita tidak urus dengan cara yang baik, dia juga mungkin boleh mendatangkan kerosakan kepada kita jika tidak diurus dengan baik. Maka juga perlu menjadi kesedaran kepada kita. Pembangunan memang tetap pembangunan, tapi kelestarian ummah dari sudut akidah, dari sudut ibadah, dari sudut akhlak, dari sudut sosial Islam adalah merupakan suatu perkara yang perlu diambil kira dengan perkara yang serius untuk memastikan hidup kita dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Yang kelima dan terakhir ialah merupakan bila Allah nyatakan wa lillahi aqibatul umur. Kepada Allah jugalah kesudahan segala urusan. Kita hanya merancang, kita hanya melakukan, segala-galanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu satu pendekatan yang penting dalam apa saja yang kita lakukan. Kita tidak boleh tidak rujuklah kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalilah kepada apa yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita lupa dalam kegairahan kita membangunkan dunia. Kita lupa dengan aspek-aspek lain dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Selama lebih kurang 2 tahun kita diuji dengan COVID-19. Kita tersentak. Kita kaget. Kita rasa bahawa susahnya hidup ini. Tetapi bila kita berada dalam nikmat, seolah-olah kita lupa bahawa sebenarnya hidup kita adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kena ingat selalu. Kadang-kadang Allah tegur kehidupan kita. Apa yang berlaku dalam hidup ini sepatutnya menjadi satu pengajaran kepada kita, untuk kita terus melihat ke depan bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan manusia, bagaimana hubungan kita dengan alam. Ya, sebab itu sekarang ini inisiatif-inisiatif baru kita lihat bagaimana kita dalam kata pengurusan karbon, teknologi hijau. Sebenarnya sudah lama dalam Al-Quranul Karim perkara-perkara seperti ini. Tapi alhamdulillah Sarawak maju ke depan melihat tentang pembangunan teknologi ini. Sebenarnya adalah menjadi satu fardu kifayah untuk kita sebenarnya, untuk menyelamatkan dunia ini daripada kemusnahan, menjadi tanggungjawab untuk memastikan sesuatu yang penting dari sudut pelestarian alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, kita akan sentiasa untuk menjadi orang-orang yang merdeka dalam setiap sudut yang kita lakukan ini. Untuk akhirnya, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk merenung satu lagi pandangan, iaitu tadi kita pergi peringkat antarabangsa. Malik bin Abi adalah tokoh internasional, tetapi sezaman dengan orang yang saya sebut,
yaitu Pendeta Zahbah. Pendeta Zahbah cerita orang Melayu yang penting di dunia Islam dan juga khususnya di Malaysia, meninggal pada tarikh 23 bulan Oktober tahun 73. Sama bulan dan sama tahun dengan meninggalnya Malik bin Nabi yang saya sebutkan tadi. Mana mereka adalah sezaman. Pendeta Zahbah menyebut berubah daripada kepercayaan bodoh yang melemahkan akal dan ikhtiar kepada kepercayaan yang cerdik yang membebaskan pikiran, daripada ajaran yang mematikan hati kepada ajaran yang menghidupkan dan menyuburkannya, daripada iktikad yang serong dan terpesong kepada iktikad yang subur dan merdeka, daripada kezaliman pemerintahan berdasarkan hawa nafsu kepada kesalehan, dan daripada fikiran-fikiran yang menahankan dan menyekat kemajuan kepada fikiran yang membebaskan kemajuan dan menggalakkan kemarahan yang baik-baik dan mulia. Di hujungnya, ambillah petikan itu bila Pendeta Zahbah menyatakan supaya kita ini menggalakkan kemarahan yang baik-baik dan mulia kepada kemuliaan insan itu sendiri dan kemuliaan kita sebagai bangsa, negeri dan negara yang merdeka. Maka itu dengan apa yang saya dah jelaskan tadi, 5 yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu rumusan, kita bawa balik sama-sama. Kekuasaan yang diberikan oleh Allah adalah nikmat. Yang kedua, jangan lupa tentang ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lain, kerana salat itu sebagai tunggak dan sebagai tiang yang penting. Maka hendaklah kita pastikan dari sudut spiritualnya. Yang ketiga, tunaikanlah zakat sebagai satu signifikan tentang pembangunan ekonomi untuk memajukan kehidupan kita sekarang di dunia dan juga sejahtera di akhirat insya-Allah. Yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar, budayakan amar ma'ruf nahi munkar ini insya-Allah kita menjadi selamat dunia dan akhirat. Dan akhir sekali, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bertawakal kepada-Nya demi untuk kelangsungan dan survival kehidupan kita, dan kita terus-terusan dalam keadaan merdeka dan maju serta makmur dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon keampunan pada Allah dan maaf dengan barisan-barisan kepimpinan dan juga kenamaan, dan juga hadirin hadirat sekalian, salah dan silap itu adalah kelemahan hamba Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis mendapatkan juga terima kasih kepada Sahibus Sama' Datuk Haji Kipli bin Haji Yasin Mufti Sarawak di atas ceramah sebentar tadi. Mudah-mudahan segala perkongsian dan